Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Umi? Umi harap semua sihat dan sejahtera. Okay, baik. Minggu ini kita masih belajar tentang solat jenazah. Kita akan sambung pelajaran kita daripada minggu lepas. Kita ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia, dan hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Umi ulang lagi sekali, fardu kifayah. Okey. Minggu lepas juga kita ada belajar tentang rukun solat jenazah. Bila sebut rukun, maksudnya perkara itu adalah perkara yang wajib dilakukan. Andai tidak dilakukan, solat jenazah itu tidak sah. Okey, untuk pengetahuan kamu juga ataupun untuk ulang kaji, kamu kena ingat solat jenazah adalah satu-satunya solat yang tiada rukuk dan sujud. Kamu hanya perlu berdiri dan takbir sebanyak 4 kali. Okey, kita tengok rukun solat jenazah. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Kedua, niat mendirikan solat jenazah ketika takbiratul ihram. Bila sebut ketika takbiratul ihram tu, ketika kamu sebut Allahu Akbar, dalam masa yang sama kamu niat dalam hati kamu melakukan solat jenazah. Rukun ketiga, takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Rukun keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Rukun kelima, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW selepas takbir yang kedua. Rukun keenam, mendoakan jenazah selepas takbir yang ketiga. Dan rukun yang terakhir sekali, rukun yang ketujuh, memberi salam yang pertama selepas takbir yang keempat. Memberi salam tu maksudnya kamu kena sebutlah Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ini 7 rukun solat jenazah. Umi harap kamu boleh ingat, faham dan ingat tentang rukun solat jenazah. Untuk minggu ini, kita akan belajar tentang perkara-perkara sunat dalam solat jenazah. Okey, bila sebut perkara sunat, maksudnya perkara itu kalau dibuat, kamu mendapat pahala. Andai kamu tidak buat, solat jenazah kamu masih sah. Okey, mari kita lihat perkara-perkara sunat. Okey. Sunat-sunat solat jenazah. Okey, yang pertama, perkara sunat adalah solat jenazah sunat dilakukan secara berjemaah. Kerana sunat dilakukan secara berjemaah. Okey, yang kedua, solat jenazah dilakukan di masjid. Okey, sunat dilakukan di masjid. Andai kata tak boleh buat kat masjid, buat kat rumah pun boleh dan sah. Okey. Yang ketiga, bentuk 3 saf atau lebih. Maksudnya, sekurang-kurangnya bentuk masa buat solat berjemaah, solat jenazah tu kamu seboleh-bolehnya ataupun disunatkan buat 3 saf. Andai kata ada 10 orang sahaja, susulah saf pertama 3 orang, kedua 3 orang, ketiga 3 orang. So, dapat 3 saf. Walaupun setiap saf tu orang sikit-sikit sahaja. Okey, sunat. Okey, lagi sekali, sunat berjemaah, sunat dilakukan di masjid dan sunat membentuk sekurang-kurangnya 3 saf atau lebih. Okey. Okey, perkara sunat yang keempat adalah memperlahankan bacaan ketika dalam solat, iaitu ketika kamu baca Fatihah, ketika kamu selawat, ketika kamu mendoakan jenazah, kamu baca dalam keadaan yang suara yang perlahan. Ya, sunat memperlahankan bacaan. Ya, sunat yang kelima adalah mengangkat kedua-dua belah tangan semasa bertakbir. Nampak tak gambar ni? Okey, sunat kamu angkat tangan kamu macam ni. Angkat tangan ketika takbir.
bertakbir kan, kita kena 4 kali takbir. Setiap kali takbir sunat kamu angkat tangan. Yang rukun tu adalah yang kamu sebut Allahu Akbar. Okey, sebutan tu, lafaz tu adalah rukun. Yang perbuatan angkat tangan ni adalah sunat. Okey. Yang ke-6, sunat yang ke-6 adalah meletakkan tangan di atas pusat seperti solat-solat yang lain. Macam dalam gambar ni. Maksudnya kamu letakkan tangan kamu di atas pusat kamu macam kamu solat biasa. Ini adalah sunat. Okey. Perkara sunat yang seterusnya iaitu perkara sunat yang ke-7 ialah membaca doa selepas takbir yang ke-4. Okey, kalau ikut rukun solat jenazah, selepas takbir yang ke-4, kamu akan memberi salam yang pertama. Namun, sunat sebelum memberi salam itu, kamu membaca doa ini. Okey. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ulang lagi sekali. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang bermaksud, ya Allah, janganlah engkau tahan pahalanya daripada kami dan janganlah timbulkan fitnah kepada kami selepas kematiannya serta ampunkanlah kami dan dia. Okey. Ini adalah doa yang sunat dibaca selepas takbir yang ke-4 dan sebelum salam yang pertama. Okey. Perkara sunat seterusnya. Perkara sunat yang ke-8 iaitu berpaling ke kanan dan ke kiri semasa memberi salam. Okey. Ini contoh berpaling ke kanan ke kiri iaitu perbuatan kamu memalingkan kepala kamu ke kanan dan ke kiri. Okey, gambar ini dia duduk sebab ini adalah contoh gambar dalam solat biasa. Tapi dalam solat jenazah, kamu dalam keadaan berdiri. Sambil berdiri, kamu toleh ke kanan dan toleh ke kiri. Pergerakan menoleh ke kanan dan ke kiri itulah sunat. Yang rukun yang kamu perlu sebut Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Tapi pergerakan menoleh atau berpaling ke kanan ke kiri, ke kanan dan ke kiri itu adalah sunat. Okey. Perkara sunat yang seterusnya yang terakhir adalah imam berdiri bertentangan dengan pinggang bagi jenazah perempuan dan imam berdiri bertentangan di bahagian kepala bagi jenazah lelaki. Ini adalah tentang kedudukan jenazah di hadapan imam dan makmum ketika solat jenazah. Kita tengok kedudukan dia ya. Kedudukan jenazah ketika solat jenazah. Okey, kita tengok dulu untuk jenazah lelaki. Macam mana cara nak letak jenazah di hadapan jemaah. Okey. Untuk jenazah lelaki, kamu boleh tengok gambar ni. Okey, yang pertama kita mesti letak jenazah itu melintang. Melintang ke arah kiblat. Maksudnya kiblat, contohnya dalam gambar ni kiblat ke depan. Tengok anak panah kiblat. Okey, jenazah kita letak secara melintang di hadapan jemaah. Okey. Kemudian memandangkan ini jenazah lelaki. Okey, sunat kita letak kepala jenazah ini berada di sebelah kiri imam. Okey, ini imam. Okey, ini kanan, ini kiri. Maksudnya kepala jenazah berada di sebelah kiri imam dan imam berdiri bertentangan dengan kepala jenazah. Okey, ini kedudukan jenazah dalam solat jenazah untuk jenazah lelaki. Tak kisah lelaki dewasa ataupun kanak-kanak lelaki. Okey. Untuk jenazah perempuan pula, okey, pertama sekali kita kena letak jenazah tu melintang ke arah kiblat. Okey, ni kiblat. Okey, kita letak jenazah tu secara melintang. Okey, melintang di hadapan imam dan juga makmum. Kemudian kepala jenazah perempuan berada di sebelah kanan imam. Ni imam. Okey, ni sebelah kanan, ni sebelah kiri. Kayaknya kepala berada di sebelah kanan imam dan imam pula berdiri bertentangan dengan pinggang jenazah. Okey, ni pinggang jenazah perempuan. So, imam berdiri bertentangan dengan pinggang jenazah perempuan. Okey, belakang ni semua makmum. Okey, kamu boleh tengok gambar. Macam mana kedudukan jenazah
perempuan. Okey. Okey, kamu boleh bandingkan kedudukan jenazah ketika solat jenazah bagi jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Ini jenazah lelaki, ini jenazah perempuan. Tengok beza kedudukan kepala jenazah dan kedudukan imam. Okey, tengok ni lelaki, kepala jenazah di sebelah kiri dan imam bertentangan dengan kepala jenazah. Manakala perempuan, kepala jenazah berada di sebelah kanan dan imam bertentangan dengan pinggang jenazah. Okey, kamu tengok dan kamu bandingkan. Seterusnya, solat jenazah ghaib. Okey. Jenazah ghaib ni bukan maksudnya jenazah tu hilang ataupun ghaib, tetapi lebih kepada konteks di mana jenazah itu meninggal di tempat yang terlalu jauh, yang sukar untuk kamu pergi. Okey, kita tengok solat ini ditunaikan untuk jenazah yang berada terlalu jauh yang menyukarkan kita untuk pergi ke tempat itu. Selalunya 2 marhalah dan lebih lah. Contoh, kamu ada kenalan di Mesir ataupun kamu ada kenalan ataupun ahli keluarga di UK ataupun London. So, bila dia meninggal, sukar untuk kamu ke sana. Tambah-tambah masa pandemik sekarang tadi, apabila kamu dapat berita di mana sahabat ataupun kenalan kamu dah meninggal dunia, kamu boleh buat solat jenazah ghaib untuk dia. Macam mana nak buat? Okay, kita boleh solat jenazah ghaib setelah diketahui bahawa jenazah itu telah dikebumikan. Maksudnya, lepas kamu dapat berita kawan kamu tu dah meninggal, lepas tu kamu boleh buat dan kamu pun dah tahu yang dia dah selamat dikebumikan di sana, kamu boleh buat solat jenazah ghaib untuk dia. Cara dia sama sahaja macam solat jenazah biasa. Bezanya jenazah tak ada depan kamu sahaja. Okey. Itu sahaja untuk minggu ini. Umi harap kamu faham dan kamu dapat siapkan latihan yang Umi beri. Okey. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.